Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan tak dengar suara ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, kau tolonglah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, dan tolonglah permudahkan urusan kerja buatku. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan tolonglah peleraikan segala apa yang tersimpul di lidahku agar mudah mereka memahami setiap bait tutur kataku. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau tolonglah jadikan pertemuan kami pada malam ini, acara kami pada malam ini sebagai suatu bentuk pertemuan dan juga majlis yang mengundang kepada rahmat dan juga kasih sayang kamu, wahai Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Dan ya Allah, tolonglah jadikan di penghujung perpisahan kami nanti sebagai suatu bentuk perpisahan yang mengundang kepada pengampunan daripada segala dosa dan maksiat yang telah kami lakukan kepada kamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudari pengacara program kita pada malam ini, yang saya raikan, yang saya hormati, Datuk pengurusi Mahat Tahfiz Al-Bahiyah Binju Dalam, Fadil Datuk Wahab Din, yang katanya berada ada urusan di Kuala Lumpur, yang dihormati, yang turut bersama dengan majlis forum kita pada malam ini, Fadil Tuan Helmi bin Hamidun, selaku timbalan pengurusi Mahat Tahfiz Al-Bahiyah Binju Dalam, kepada tuan-tuan imam Masjid Nurul Iman dan juga seluruh barisan AJK masjid tersebut, kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah yang bersama dengan kita pada malam ini, seluruh staf jawatan kuasa pelaksana program yang terdiri daripada barisan guru-guru yang bertukus lumus menjayakan program kita pada malam ini, dan tak ketinggalan kepada pelajar-pelajar tahfiz Sultanah Bahiyah, pelajar tahfiz Bahiyah Binju Dalam yang alhamdulillah jernih belaka mukanya, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ini perhimpunan kita dalam suatu program mega yang dianjurkan oleh Mahat Tahfiz Al-Bahiyah Binju Dalam ini, yang saya yakin dan percaya sudah lama sebenarnya kita tak bertemu dalam suasana yang sebegini rupa, suasana majlis ilmu di pendalaman kampung sebenarnya. Rata-rata tadi ahli panel masa sembang tadi ni, masing-masing keterujaannya membuat-buat saat tatkala hadir di tapak program. Wah, hebat, alhamdulillah. Oleh kerana tersebut, tahniah dan syabas kepada pihak pelaksana dan pengurusan program yang dapat menganjurkan program yang cukup cemerlang pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan bicarakan soal tajuk dan perbincangan yang kita kira perbincangan yang perlu dihadamkan, yang perlu difahami sebaik mungkin oleh semua peringkat. Tak kira Pak Long ke, Mak Long ke, Kak Long ke, Abang Long ke, semua sekali kena ambil satu kefahaman yang jelas hasil daripada perbincangan pada malam ini. Kita nak bincang tajuk apa, tuan-tuan? Formula keluarga Al-Quran. Berkesannya keluarga Al-Quran, berjayanya formula tersebut yang akan memulakan perjalanan sebagai keluarga Al-Quran selepas daripada tamat forum pada malam ini, tidak lain tidak bukan mereka yang hadir bersama dengan kita pada malam ini. Jadi untuk mengupas dan mengulas tajuk kita pada malam ini, seperti mana yang telah saudari pengacara majlis tadi umumkan, Fadil ahli panel kita yang kita datangkan daripada jauh sebenarnya, Al-Ustaz Sungai Petani, kira saya lah paling dekat 15 minit saja daripada sekolah ke sini. Tidak lain tidak bukan ahli panel kita yang pertama, Fadil Tuan Syekh Rashdan Abdul Rahman, selaku penolong agama daerah Sik, yang sebelum ni bertugas di Baling, tapi dihantar semula ke Sik untuk menyebar luaskan lagi dakwah sebenarnya.
Khabar Tuan Syekh, alhamdulillah, no? Alhamdulillah. Panel kita yang kedua tidak asing lagi lah bagi warga tempatan sebenarnya. Fadil Tuan Syekh Dr. Muhammad Azizan Mat Desa selaku Ketua Penolong Pegawai Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Haliwat Islam Negeri Kedah. Fadil Tuan Syekh, apa khabar? Sihat, no? Alhamdulillah. No. Yang ketiga, alhamdulillah tuan-tuan mati Allah. Saya kira ahli panel kita yang kita jemput khas. Ya, nak jemput kena dapat permit daripada MB Menteri Besar. Tidak lain tidak bukan Tuan Syekh Yusof Haji Ahmad, pegawai khas bahagian agama kepada yang amat berhormat Menteri Besar Kedah Darul Amal. Fadil Tuan Syekh, apa khabar? Sihat, no? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, tanpa melengahkan masa. Rasa tak sabar dah sebab balik lepas daripada ni kita nak balik apa dia yang perlu kita buat. Step satu apa dia, yang kedua apa dia, yang ketiga apa dia. Sebab apa? Nak mencapai kemuncak keluarga Al-Quran. Kenapa nak capai keluarga Al-Quran? Sebab kemuncaknya ialah taqwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taqwa, nak mencapai prasyarat taqwa di sisi Allah mesti mengimani ataupun memahami sebaik mungkin intipati yang berada di dalam Al-Quran. Jadi untuk ahli panel yang kita yang pertama, Fadil Tuan Syekh Rashidan, untuk pusingan pertama ni, mungkin Tuan Syekh boleh memberikan gambaran apakah yang dimaknakan, yang diertikan dengan keluarga Al-Quran itu sendiri. Pada Fadil Tuan Syekh dipersilakan. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tazakkar wa tazkir wa an-naf' wa al-intifa' wal ifadatu wal istifada wal hath ala tabassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ila al-khair والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada malam ni, senyum manis, Fadil Ustaz Azam Hakimi bin Datuk Taib Azamuddin, yang kita raikan bersama pada malam ini. Ahli panel yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, ya, di antaranya Tuan Syekh Sahibul Fadilah Tuan Syekh Dr. Muhammad Azizan bin Mat Desa. Dan yang kita raikan juga bersama pada malam ini Sahibul Fadilah Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad. Dan juga bersama dengan kita pada malam ini iaitu Timbalan Ketua Balai Tawa yang kita hormati, walaupun Datuk tak ada di sini, kita raikan bersama dengan ahli keluarga. Semoga sentiasa dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudir tahfiz, timbalan mudir, guru-guru, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, serta kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita daripada frontliners kita, daripada abang-abang, daripada PDRM pun hadir bersama untuk kita katakan keselamatan dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala balas jasa mereka dan jasa semua yang terlibat dalam majlis ini secara langsung ataupun tidak langsung, insya-Allah di dunia dan akhirat. Ahbabuna fillah, apabila menyebutkan berkenaan dengan keluarga Al-Quran, kita sebut secara umum dulu keluarga orang Islam. Bila sebut keluarga orang Islam ni, alhamdulillah kita keliling dengan keluarga orang Islam belakang. Daripada tepi tu, tepi nu, belakang, kiri, kanan, semua keluarga orang Islam belakang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan keluarga Islam ini dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74, kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, ya Allah, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat-zuriat keturunan kami perkara yang mana menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Bukan setakat dia hidup dengan dia saja,
Bahkan dia nak jadi keluarga dia tu sebagai keluarga yang menjadi ikutan pada orang lain. Berbeza dengan keluarga orang kufar. Berbeza dengan keluarga orang-orang yang tak mau agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tulis dalam Allah sebut dalam Allah beritahu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-10 kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru la tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keluarga orang kufar? Tengok ayat Allah Ta'ala kata apa? Sebenarnya reda orang kafir ni dan juga anak pinak mereka tidak sesekali akan menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Sedikit jua pun kata Allah. Dan mereka itulah bahan bakaran daripada api neraka wal'iyazubillah. Di situ pun kita dah tahu dah dan kita dah perhati dah. Allah Ta'ala janjikan dah satu benda yang cukup besar. Kerana kita Islam dan duduk dalam keluarga Islam. Dan lebih kita katakan fokus pada tajuk kita pada malam ni. Ahbabuna fillah. Yang hadir pada malam-malam ni kita katakan keluarga Islam boleh masuk belakang. Hak depan ni pun boleh Ustaz. Mereka ni walaupun budak-budak kita katakan kanak-kanak. Setengah tak balik je. Sembang bab keluarga dah. Pun ada juga pak mereka sebagai anak-anak. Ayah-ayah di belakang sana. Mak-mak yang berada di depan sini. Semuanya ada ni belakang. Kita katakan tanggungjawab. Tapi bukan nak kata Ustaz nah. Pergi mengaji tang mana pun lepas PKP ke sebelum PKP ke, hak perempuan mesti ramai ada orang lelaki. Orang perempuan setuju tak setuju? Tunggu duk. Puak ni berasa seronok lah sekali lagi boleh naik atas motor hang tengok kanan tok kata kat tok lelaki, abang tak reti-reti lagi. Panel kata dah kami ni duk tang mana pun rajin. Ngaji ni rajin sungguh. PKP ke tak PKP ke? Dan ni tuan-tuan. Forum kali pertama lepas PKP tu duk bersembang dengan Tuan Syekh semua. Kami lah PKP forum dulu di RTM tu. Doktor no? RTM lah. Lepas tu PKP sampai ke hari ni. Ni baru kali pertama pula. Allah, berasa seronok sungguh. Tu dia kata kalau setakat round pertama 10 minit tu berasa-berasa aja. Tapi bukan apa tuan-tuan, kita nak faham bahawasanya keluarga Islam ini ataupun kita lebih kepada fokus kepada tajuk kita, keluarga Quran. Apa maksud keluarga Quran? Maksud keluarga Quran itu ialah keluarga yang berteraskan pemahaman yang lengkap berdasarkan kepada ajaran Al-Quran. Kita ikut hak Al-Quran nak, bukan hak kita atok suruh Quran ikut kita. Itu beza tuan-tuan. Sama juga dengan kita duk bising, nak Islam, nak Islam, nak Islam. Nak Islam yang macam mana? Nak Islam yang Allah Ta'ala nak. Bukan nak Islam seperti yang kita nak. Kena faham bagi jelas-jelas. Sebab itu apabila disebutkan berkenaan dengan keluarga Quran, dalam Al-Quran ini ada banyak keluarga yang Allah Ta'ala sebut. Ada keluarga yang baik, ada keluarga yang tak baik. Seperti mana di antaranya disebutkan keluarga Nabi Zakaria alaihissalam. Dengan isterinya, dengan anak Nabi Yahya. Daripada mana keturunan mereka ini? Mai daripada satu keluarga yang saleh juga. Satu keluarga yang baik juga. Satu keluarga yang dirakamkan Al-Quran. Iaitu keluarga Imran. Dan juga yang dikatakan keluarga Ali Imran. Ataupun kita katakan keluarga Imran. Isteri dia dan anak dia. Siapakah yang disebut dalam surah Ali Imran? Surah khas berkenaan dengan keluarga Imran. Sampai tara tu keluarga ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan lahir dalam zaman kita, bukan umat Nabi Muhammad, tapi dimuliakan keluarga tersebut sampai hari ini. Dan bukan takat sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, iaitu Ali Imran. Keluarga Imran. Siapakah Imran? Imran ini bukan kita katakan orang yang hebat seperti mana para nabi dan para rasul. Kalau kita tengok yang dikatakan keluarga Imran ini, Allah Subhanahu wa taala sebut keluarga Imran ini ialah berkenaan dengan satu keluarga yang mana hidup pada zaman dinasti Herat, pada pemerintahan kerajaan Judah di mana? Filistin. Pada itu yang mana bahawasanya ketika itu duduk di wilayah Rom.
Dan ahli Imran, keluarga Imran ini pula Allah Ta'ala levelkan. Tengok lagu mana Imran, Sayyiduna Imran alaihi salam, yang mana dia ni bukan Nabi, dia ni bukan Rasul, tetapi ayah ni, Imran ni, diletakkan selevel dengan para Nabi dan para Rasul. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33 kata Allah, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah sebut keluarga Imran bersama dengan level para keluarga para Nabi dan para Rasul. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga daripada Ibrahim dan keluarga Imran. Melebihi bagi segala umat-umat yang pada zaman mereka masing-masing. Allah. Bukan Nabi, bukan Rasul. Tetapi diletakkan level tu sama. Nabi Adam Abul Bashar. Diletakkan level-level dengan Nabi-Nabi yang hebat. Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Maka kita nak cuba kupas sikit hari ini dalam masa yang ada. Siapa itu yang dikatakan Imran? Sayyidina Imran, ayah. Isteri dia nama Hannah. Anak dia nama Maryam. Ayah Imran ibn Mathan ibn Al-Azhar. Ibunya Hannah ibn Faquda, ibu ataupun isteri kepada Imran. Anaknya Sayyidatuna Maryam ibn Imran. Bila sebut Sayyidatuna Maryam, pakat kenal belakang. Surah Kahf pula dalam Quran sebut pasal anak dia. Siapa? Maryam. Tuan-tuan, bukan takat sebut nama keluarga, sebut sekali dengan nama anak, jadi nama surah duduk dalam Quran. Hebat sungguh ni ahli keluarga ni. Maka lagu mana kita nak faham lagu Quran yang ni disebutkan? Daripada tiga mereka ini tuan-tuan, yang bukan Nabi, daripada mak, daripada isteri, daripada ayah, daripada anak, bukan Nabi pun Rasul, tapi daripada keturunan mereka itu lahirnya para Nabi dan para Rasul. Di antaranya anak kepada Sayyidina Imran, iaitu yang pertama Asya', yang keduanya ialah Maryam. Daripada Sayyidatuna Maryam ni lah mai yang dikatakan cucu-cucu Imran alaihi salam radhiyallahu anhu ini, apa dia? Akan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Tengok, bukan keluarga. Maksud kata apa? Mak-mak, ayah-ayah, hai. Kita bukan tok guru pun, kalau ikut keluarga Quran, anak-anak kita boleh jadi tok guru. Anak kita boleh jadi tok guru. Hari ni kita baca Quran tak apa nak lancar. Kalau kata orang baling ni Ustaz Gimi, orang baling tak apa, orang baling dah. Doktor, orang baling ni kalau kata baca Quran teruk, orang baling dia kata, baca lebih kurang dah maklah okey. Kenal tak maklah? Tuan-tuan kenal tak? Amboi sengak tu, geng-geng Korea ni lain macam tuan-tuan tahu. Maklah ni orang baru masuk Islam, muallah, dapat orang baling jadi maklah tu. Maklah ni habis cerita baca Quran tuan-tuan. Dan hari ni, bukan saya nak kata tuan-tuan, maklah hari ni baca Quran lagi lancar daripada Islam kita hak lama. Tak boleh pakai dah. Orang tua-tua kita kata dulu ni baca Quran lebih dari maklah. Tak boleh pakai dah. Hari ni muallah lebih lancar baca daripada kita. Hari ni ada muallah yang hari ni doktor PhD-nya dalam pengajian Islam. Ada muallah hari ni yang menjadi benteng agama bagi orang Islam. Hari ni ada muallah hari ni yang Allahu Akbar. Tak nak kata tuan-tuan. So tengok jauh. Tengok tang Malaysia tu dah. Sebab itu bila kita sebutkan berkenaan dengan hal ini, yang kita katakan berkenaan dengan keluarga, ayah-ayah jangan duk tengok ayat tentang keluarga ni, duk pergi cari ayat lencong tentang lain ya. Kita tanya ayah-ayah, macam mana ayah-ayah contoh keluarga, ayat Quran cerita pasal keluarga. Saya ni mengaji tak cerdik Tuan Syekh Yusof tapi adalah satu dua ayat duk ingat pasal keluarga tu. Apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Kemah ke dia? Kawinilah kamu akan perempuan itu 2, 3 atau 4. Hak ni pok kemah. Tu pempantang, habis-habis PKP kerja susun kedai janda. Tak teringat nak mati ke? Allahu Akbar. Ni baru ni tuan-tuan saya pergi ziarah satu kelab karaoke. Allah. Hak duk joget atas pentas tu, umur tak tua tak mana tuan-tuan, lebih kurang 60-70 Bayang tengok umur 60-70 duk joget lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayang tengok. Sebab itu dalam keluarga yang kita sebutkan hari ini berkenaan dengan keluarga Al-Quran ini, kita tengok sebagaimana Sayyidina Imran Allah Ta'ala levelkan dengan para Nabi. Sebagaimana yang kita tengokkan yang dikatakan Hannah. Tengok isteri yang salihah, mak-mak, saudari-saudari, para isteri. Tengok lagu mana yang berlaku kepada Sayyidatuna Hannah. Disebutkan dalam Al-Quran.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kata Allah, ingatlah ketika isteri Imran berkata, iaitu Sayyidatuna Hannah, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas. Apa dia? Bebas daripada segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu, ya Allah, semata-mata. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa ayat ni cerita? Isteri tu boleh anak, nak boleh anak, duduk dalam perut tu, nazar dah jadi orang soleh. Ni duduk dalam perut ni. Saya walaupun mengandung lama sampai hari ni tak beranak. Dengan kata apa Ustaz kami? Dosa kata korang. Walaupun duk mengandung lama tak keluar-keluar. Mak-mak hari ni minta maaf. Dulu, mak-mak dulu hajak agama, ajak kenal Allah dalam ketika mana budak tu masih kecil. La ilaha illallah. Lah ni mana mak-mak hari ni duk buat lagu tu? Sambil menyusu duk tengok telefon. Lah kali mak tidur, telefon duk atas kepala mana. Faham tuan-tuan? Beza jauh kita dengan mak-mak dulu. Ayah pun sama. Bukan kata kat tuan-tuan, kita semua ni sama dah. Kadang-kadang terkalik. Mak ni, Sayyidatuna Hannah, duduk dalam perut lagi lah, niat dah. Ya Allah, dia ni aku nak wakaf kepada jalanmu, ya Allah. Berapa ramai hari ni kita ada anak-anak ataupun ayah-ayah, mak-mak yang nak lahirkan anak, nak dapat anak sulung, nak anak dapat nombor 2 ke nombor 3 dan sebagainya. Ya Allah, hak ni lah kalau kata tak ada ramai-ramai pun salah seorang ni, hak ni lah nak pertahan agama Allah Ta'ala, hak ni aku nak wakaf ni, ya Allah. Berapa ramai di antara kita. Apa lagi kata? فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dirakamkan, maka apabila dia melahirkan, berkatalah ia, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, sedangkan aku harap akan anak lelaki. Apa daripada ayat ni kita boleh ambil? Jantina bukan kerja kita. Kadang-kadang setengah orang nak anak sulung lelaki pasal boleh jaga adik-adik, mai keluar hak perempuan. Kadang-kadang hak perempuan itulah Allah Ta'ala atur untuk urus adik-adik hak lebih elok. Kadang-kadang kita nak anak perempuan, Allah Ta'ala bagi hak lelaki. Hak itulah lebih baik daripada apa yang kita rasakan baik bagi kita. Di sisi ilmu Allah Ta'ala itu lebih besar. Maka kata Sayyidatuna Hannah, dapat ingin nak lelaki, dapat nak perempuan. Dan Allah memang mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam dan aku melindungi dia dengan pemeliharaanmu. Demikian juga zuriat keturunannya. Ni, Sayyidatuna Hannah. Niat, walaupun dapat bukan dengan hajat, dengan niat yang kita katakan apa yang dia nak. Tapi tetap dia meneruskan hajatnya untuk diwakafkan ataupun untuk diperhambakan kepada Allah Ta'ala dalam segala benda. Ini. Kita kadang-kadang isteri minta maaf, bukan semua isteri, bukan isteri tang ni lah, bukan isteri tang ni, tang lain. Nublah lah hak you. Kadang-kadang ni hak suami duk habak dah, oi dia buat retak kaki boleh. Janganlah tak boleh dia buat kerja lagu tu. Tak mau. Dia buat tak mau tuan-tuan, kita pun dia ni kecil besar aku tengok dia ni. Kadang benda sikit ya, bincang tu tak mau langsung, lawan tu hak paling awal. Jangan ingat kami orang perempuan lemah. Bukan kerana tangan ni. Tangan inilah menggegar dunia. Dia. Tangan ni menggegar dunia. Nak abang kata apa? Kalau dunia pun kami goncang, takat kepala abang tu sedah ya. Kemah tu. Tak boleh. Sebab tu kita tengok yang dikatakan anak dan sebagainya apa semua ni. Dan ada satu lagi juga dalam Quran, disebut dalam Quran berkenaan dengan keluarga orang-orang hak perangai teruk. Di antaranya apa dia? Surah yang paling famous bagi kita baca kat rumah. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad lagu mana surah Al-Masad? Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ayat ini Allah Ta'ala sebut pasal lelaki bini, keluarga. Cerita pasal siapa? Cerita pasal yang dikatakan Abu Lahab. Dan cerita pasal bini dia, Ummu Jamil. Dua-dua orang ni Allah Ta'ala laknat atas mereka ni. Atas kerana apa? Apa yang mereka buat pada zaman Nabi SAW.
Bahkan ada juga dalam Quran Allah Ta'ala cerita hak baik pun ada, hak buruk pun ada, bercampur pun ada. Keluarga Nabi Nuh, ayahnya bagui, isteri dengan anak lari. Keluarga Nabi Lut, suaminya bagui, isteri dengan anak perangai lain-lain. Ada yang bini bagui, Sayyidatuna Asiyah dengan suami dia Fir'aun. Beza-beza. Hak keluarga-keluarga lagu ni lah hak kita nak ambil. Sebab itu, kalau dapat daripada keluarga-keluarga hak buruk ni, habis kita tuan-tuan. Habis kita. Hari ni kita duk pulun kalut nak cari pahala, duk pulun nak cari kebaikan. Hari ni. Tapi hari ni ramai di antara kita ni duk seronok cari dosa. Bukan nak kata Ustaz Kimi, bukan nak kata. Hari ni pi mana-mana pun tambah dalam kita kata apa? Apa nama YouTube, bukan YouTube, apa TikTok. TikTok hari ni tuan-tuan, pi tang mana-mana pun, tarik tengok duk keluar hak tu. Sini rancak, sana rancak, mana-mana rancak berdosa. Tu dia. Hak tu pula dah duk di mulut. Kita patut-patut duk kalut nak pergi cari pahala. Depa duk iklan, sini dosa, sana mana dosa rancak. Tu dia. Tapi bagus juga ada baru ni Dr. Puak Nasyid. Puak Nasyid ambil juga hak tu. Tapi buat nasyid. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana rancak berdosa. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana rancak berdosa. No, kumpulan Jawahir dulu. Tak sah lah duk pergi buat benda tu duk di mulut. Saya kalau duk nyanyi lagu tu, anak tegur, Walid, angkat tangan lagu tu terus. Siap aku kali kena terbiah dengan anak. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Maka keluarga Quran ini yang kita nak dalam kehidupan kita, yang kita jangan bercanggah dengan Quran. Di antara hikmah, pasal apa dalam banyak-banyak kitab, Quran saja kekal sampai hari kiamat untuk meletakkan keluarga Islam jangan lari daripada Quran, berteraskan Quran, menjadi keluarga Al-Quran. Minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tu dia tuan-tuan. Starting. Permulaan yang baik. Sebab tu tuan-tuan mati Allah, malam ni siapa hak terpah rugi. Ni, makcik-makcik, mak-mak kita maklum-maklum. Kalau Pak Long tak main lagi di rumah, malam ni ambil gambar Ustaz Syekh Roshidan, ambil gambar dia, pergi hantar kat Pak Long. Dan hak tambah hak Syekh Roshidan kata tadi tu. Dan nak main. Dan nak main dengar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sungguh benar, keluarga Al-Quran ni dia menjadi suatu inspirasi dan sebenarnya satu benda yang didambakan oleh semua orang. Semua orang nak jadi keluarga hak baik. Siapa dia nak jadi keluarga tak elok? Siapa dia nak jadi keluarga tak elok? Sebab tu hak nak menikah. Ni biasa hak jenis nikah. Kita hak nikah lama dah tuan-tuan. Saya bernikah lama dah. 11 tahun menikah. Masa Tok Imam tanya semua benda sampai khutbah nikah tu pun benda isi dia nak suruh jadi keluarga kita, keluarga hak elok, hak baik. Tiba-tiba dengan dunia canggih teknologi hari ni, Doktor Tuan Syekh kita, Dr. Muhammad Izzat, tiba-tiba hari ni tang meja makan duduk di rumah. Makanan duduk depan. Si ayah pun main, si mak pun main, si anak perempuan nak darah pun main. Semua pakai main. Campur pula hak menikah kahwin, nak menantu, cucu pun main sekali. Duduk kelumun dekat tang meja makan. Ingat kau nak pulun macam doa makan dulu? Tak. Sebelum makan, pegang telefon dulu masing-masing. Bukan tengok makanan, pegang telefon. Balas WhatsApp, TikTok tadi lah. Dia nyanyi dulu. Sebelum makan, nyanyi dulu. Rancak. Saya tak kerti nak nyanyi. Kira lepas ni bila guru bab menyanyi tuan-tuan dekat Tuan Rashidan kita. Nak sebutnya, hancurnya suatu keluarga yang asalnya cantik. Manhajnya cantik. Manhaj hak nikah kahwin tadi cantik. Tiba-tiba jadi lagu tu. Dengan suasana teknologi yang ada. Jadi kepada Fadilatul Tuan Syekh Dr. Muhammad Azizan. Hari ni dengan suasana tadi ni masing-masing duk sibuk dengan gadget. Sampaikan hidangan depan mata, anak isteri pun tak sempat nak menyembang, tanya khabar apa semua. Habis makan, celapak, pergi tambak handset dulu. Doa makan, wujud habis pakai tak berjarah. Jadi pada Tuan Syekh Dr. Muhammad Azizan, sebenarnya dalam keluarga, dalam situasi tadi ke ataupun situasi mana-mana situasi sekalipun, dan saya rasa situasi hari ini situasi yang semakin parah.
situasi yang semakin kritikal. Ada keluarga, anak, tak apa, hang ngaji juga mau sudah lah. Tang ayah abang ni tak apa, tak larat dah ngaji, pakai dah. Pakai tak mengaji dah. Quran pun tak mau baca dah. Kadang-kadang bagi ke anak sudah lah. Sebenarnya, pada Tuan Syekh Dr. Muhammad Azlan, siapa dia yang sepatutnya berperanan, berfungsi dengan baik untuk supaya keluarga Al-Quran tu dapat diterjemahkan dengan baik. Kita tak mau anak-anak kita ngaji surah agama, balik cuti sekolah, budaya Al-Quran tu tak wujud langsung dalam rumah. Akhirnya sekali hafalan tinggal hafal saja. Sijil dah dapat tinggal sijil saja. Ngaji agama atas kertas saja. Dalam keluarga di rumah tak ada apa. Jadi siapa yang sebenarnya yang berperanan dalam sebuah keluarga tersebut? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada bahagia Ustaz Azam selaku moderator ataupun pengurusi panel forum Perdana Ehwal Islam pada malam ni. Khususnya yang bahagia sahabat gandingan Sahabat Fadilah Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad dan juga Sahabat Fadilah Tuan Syekh Rashdan. Khususnya penganjur utama kita, bahagia Datuk Haji Abdul Wahab bin Haji Din dan juga semua kru-kru beliau yang terlibat, asatizah, ustaz dan ustazah. Khususnya semua gandingan yang turut membantu pihak Datuk untuk menjayakan forum pada malam ini. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 10.45 dah. Saya duk ingat Syekh Rashdan dia lupa kata forum. Dia duduk biasa ceramah seorang-seorang. Maklumlah forum ni lama tak buat dah. Saya duduk tengok nampak gaya macam dia seorang nak cakap. Tapi kalau dia cakap pun dekat setengah jam lebih, saya pun kena lebih daripada dia lah. Kalau eloknya macam tu. Tapi dengan SOP yang ada pada hari ni, insya-Allah kita cuba ringkaskan insya-Allah tuan-tuan. Apa yang Tuan Syekh Rashdan nak sebut tadi pun sebenarnya saya nak sebut juga. Tapi dia sebut dah. Jadi saya pun cari idea lain nak sebut apa pula malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang Al-Quran. Bila kita sebut tentang Al-Quran ni tuan-tuan, kita kenal nama dia dulu. Quran ni nama dia yang pertama Al-Kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Kitab. Yang kedua, Quran itu sendiri nama dia Quran. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Nama dia Quran. Yang kedua nama dia Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. 3. Dan yang keempat nama dia Al-Zikr. Hadza zikrun mubarakun anzalna. Maksudnya ada 4 nama yang saya sebutkan pada malam ni. Kalau kita dengar dalam Al-Quran, ini adalah Quran. Dia kembali kepada ayat yang maksudnya adalah Al-Quran. Quran tu apa dia? Kalamullah al-mu'jiz. Al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Biwasitatil amin Jibril alaihissalam. Al-muta'abbad bitilawat. Jadi maknanya Quran ni satu kalam Allah yang penuh dengan mukjizat. Apa makna mukjizat? Mukjizat itu ialah khariqul 'adah. Satu yang mencari adat kebiasaan manusia. Maksudnya Quran itu sangat istimewa. Yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita dan pada hari ini. Bila dibuat kajian tentang apa yang ada dalam Al-Quran, semuanya istimewa belaka. Sebab ianya diturun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita membaca, mendapat pahala ibadah. Sebab itulah bila Imam Syafi'i rahimahullah, kita tengok yang lahir pada tahun 150 Hijrah, yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Lebih kurang 54 tahun sahaja Imam Syafi'i hidup. Tapi banyak kitabnya hari ini, kitab Al-Um dan sebagainya, anak-anak muridnya,
Kan ulama-ulama yang mengikutnya, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi dan sebagainya, bila dibuat kajian, Imam Syafi'i sendiri dalam zaman yang tidak ada, kita sebutkan zaman internet, zaman yang tidak ada kalkulator, zaman yang tidak ada komputer. Tapi Imam Syafi'i telah dapat menghitung huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. 1200 tahun dulu, tuan-tuan. Imam Syafi'i dah menerangkan kepada kita. Yang kata 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat. Jumlah huruf yang ada ialah 1,027,000 huruf. Itu dia, tuan-tuan. Imam Syafi'i hebat tak hebat, teratulah, tuan-tuan. Ingatan Imam Syafi'i, bacaan Imam Syafi'i cukup hebat. Dia boleh menghitung huruf yang ada dalam Quran tu. 1,027,000. Kalau tanya kita, tuan-tuan, pakai tak kira lah. Kalau saya tanya, senang lah. Bismillah tu yang kita duk baca, berapa huruf yang ada dalam Bismillah? Kena tengok dulu Ustaz baru nak ingat. Terlupa kita. Berapa? 19. Tu ada orang nampak kata orang 19 tu, dia kata ni ambil sebenar Bismillah, tak apalah. Ada 19 huruf, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, itu keistimewaan Al-Quran. Dan setiap huruf itu ada kelebihannya yang tersendiri. Maka bila kita baca Al-Quran ni, tuan-tuan, bukan kita baca saja, bahkan kita akan diberikan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyru amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif wa lam harfun wa min harfun. Bayangkan kita baca Al-Quran macam anak-anak tahfiz kita, alhamdulillah. Saya pun tak jumpa mereka dekat setahun jugalah. Dengan PKP dan sebagainya. Saya setiap bulan saya duduk main kuliah kat mereka ni. Kan alhamdulillah. Tengok dulu yang tak ada misai pun ada misai dah. Yang tak ada jerawat pun ada jerawat dah. Jadi maksudnya lama juga tak jumpa mereka. Mereka dah hafal Quran, tuan-tuan. Kalau ada yang dah hafal Quran, dalam dada ada 30 juzuk. 114 surah, 6,236 ayat. Maknanya, dia sudah ada huruf dalam Quran, dalam diri dia 1,027,000. Bila Nabi kata kita baca Al-Quran ni satu huruf, kita akan dapat hasanah, pahala. Pahala itu, wal hasanatu asyru amsalihha. Dia ganda 10. Maknanya, tuan-tuan, 10 juta dalam dada kita, tuan-tuan. Pahala tu kalau nak kira banyak. Sebab itu orang yang hafal Quran ni orang yang istimewa. Orang yang Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh hafal Quran 30 juzuk. Cadang nak hafal 3 juzuk lari. Cadang nak hafal 5 juzuk lari. Cadang nak hafal 20 juzuk lari. Tak boleh habis. Yang lari 29 juzuk pun ada. Bukan di sinilah. Ada tempat yang saya pernah pergi mengajar juga lah. Maknanya Quran ni Allah Ta'ala pilih duduk dalam dada kita, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali pada persoalan tadi. Siapa yang bertanggungjawab? Nabi bagi tahu kepada kita satu asas ya. Nabi kata dalam satu hadis, "Allimu auladakum ala salasi khisal." Siapa yang ajarkan anak-anak kamu 3 perkara. Maksudnya dalam keluarga, siapa yang kena ajar, yang utama dia ialah bapa. Bapa ataupun ayah, itulah orang pertama yang bertanggungjawab untuk didik anak ni 3 perkara. Yang pertamanya, hubbi nabiyyikum. Kena sayang dekat Nabi. Bila sebut saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut pada kita, ada 3 perkara Imam Ghazali kata. Yang pertama, jasmani kita rosak kerana kita banyak makan. Yang kedua, rohani kita rosak kerana kita banyak dosa. Yang ketiganya, agama kita rosak kerana kurangnya selawat pada Nabi. Agama kita rosak kerana kurangnya selawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau buka dalam kitab Syafatul Qulub, dia ada terang 3 benda tu. Boleh hurai banyak benda yang ada kaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang pertama sekali tak dapat tidak, kena ajak anak kita cintakan Nabi. Sayangkan Nabi. Selawat pada Nabi ni, tuan-tuan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maknanya di situ Allah Taala perintah kita, sallu, kamu adalah bersalawat.
Kerana banyak kelebihan kita sayang pada Nabi. Banyak kelebihan kita cinta pada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sayang pada aku, siapa yang cinta pada aku, dia akan bersama-sama dengan aku dalam surga nanti. Yang itu yang pertama. Yang keduanya, hubbi ahli baiti. Kasih dan sayanglah pada ahli keluarga Nabi. Isteri-isteri Nabi. Kan? Cintailah mereka, anak-anak Nabi dan seumpamanya. Sayangkan ahli keluarga Nabi. Dan yang tiga kan, kata Nabi, wa qiraatil Quran. Ajak mereka boleh baca Quran. Dulu kita belajar alif dati A. Alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Kan? Lah mengaji pula alif fathah A. Alif kasrah I, alif dhammah U. Tak apa, yang penting bunyi itu sama. Yang penting asas itu sama. Ajak anak-anak kita. Mungkin kita tak pandai ustaz. Kami ni bukan orang pandai mengaji dulu. Duk motong getah, duk buat bendang. Tak ada. Yang kami boleh ajak anak kami ni, bismillah. Ajak anak kita bismillah. Yang boleh ajak hanya Fatihah. Ajak anak kita Fatihah. Maknanya asas itu alimu. Kamu kena ajak. Fi'alul amr. Alimu. Kamu kena ajak anak-anak kamu. Yang ketiganya, qiraatil Quran. Baca Al-Quran. Maknanya kena belajar dan kena ajak. Sebab Quran ni satu yang cukup istimewa. Yang dalam banyak hadis Nabi SAW dan dalam banyak ayat Allah SWT cerita tentang kelebihan Al-Quran. Yang mana kalau kita boleh belajar Al-Quran dan kita beramal dengan Al-Quran, hidup kita akan sempurna hidup dunia. Dan hidup kita akan sempurna di alam akhirat. Jadi tanggungjawab yang asas itu ialah bapa. Maksudnya ketua kepada keluarga. Kullukum ra'in. Kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Yang pertama sekali bapa. Kalau bapa pun dah tak boleh, ibu. Macam ustazah kita tadi, memang sedap lah. Kan? Memang sedap. Kalau boleh baca Quran macam tu, memang sedap dengan tajwidnya, fasahah dan sebagainya, semua cantik. Kalau bapaknya tak boleh, ibunya boleh. Kalau tak boleh juga, kena hantar tempat-tempat mana yang boleh. Macam tahfiz kita. Alhamdulillah. Tapi Datuk Wahab ni tuan-tuan, kita promote sikit lah. Tengok surau cukup cantik tuan-tuan. Asrama pun elok. Alhamdulillah cukup selesa. Kita boleh bagi 5 bintang tuan-tuan. Kepada prasarana infrastruktur yang ada di tahfiz Datuk Wahab kita ni. Dan harapan kita tuan-tuan, anak-anak pelajar yang belajar di sini, belajar bersungguh-sungguh. Sehingga kita dapat menguasai ilmu Al-Quran. Dan ustaz-ustaz yang ada sini, macam Ustaz Safwan pun hebat. Azhari, mengaji sampai ke Al-Azhar. Dan Ustaz Yusuf, Al-Azhar juga. Ustaz Mu'in, habis di Ikhdas, sekarang di sini, nak pergi Mesir pula. InsyaAllah tahun depan. Dan ustaz-ustaz yang lain, hampir 10 orang yang ada sini, hebat-hebat. Maknanya, kalau sekiranya anak-anak pelajar ini tak mengambil manfaat daripada apa yang ada, daripada tahfiz ini, terutama ustaz-ustaz kita yang mengajak, kita rugi. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Cukup dah 10 minit. Saya ni jenis cukup masa berhenti. Macam mana? SOP. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi asasnya tuan-tuan, yang kita nak sebutkan di sini ialah bapa bertanggungjawab tuan-tuan. Tak dapat tidak dalam keluarga. Tuan Syekh Yusuf, Tok Guru saya jugalah, sahabat saya dan guru saya. Kami mengaji di Ma'had sekali, belajar di Mesir pun sekali. Menjadi pemidatu masa di Mesir juga kami sekali. Alhamdulillah, ni Tok Guru yang hebat dalam bercakap. Selalu Tuan Syekh Yusuf sebut, saya sebut malam ni dulu. Kaifa yastaqimul zil wal udu a'waj. Bagaimana sebatang kayu itu akan lurus kalau asal kayunya bengkok. Bagaimana bayang kayu itu akan lurus kalau asal kayunya bengkok. Kama tadinu tudan. What you give, you get back. Itu dia. Itu bahasa yang kita cantum sekali, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebagai kesimpulan untuk pusingan pertama, yang bertanggungjawab dalam rumah tangga kita tak dapat tidak. Sebagai seorang bapa, dia bertanggungjawab dulu. Alimu. Ajak anak-anak kamu. Lepas tu si ibu. Kalau tak mampu kita nak mengajar anak kita, pastikan kita cari tempat-tempat yang boleh anak kita belajar akan ilmu Al-Quran. Jadi setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan jumpa kalau ada dalam pusingan yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Tuan Syekh Dr. Azizan atas kupasan dan ulasan yang anda kira satu benda yang cukup baik. Poinnya ialah siapa dia yang patut memulakan dalam sebuah rumah tangga? Jawapannya ialah bapa, ayah.
Tuan-tuan betul dah Imam Lee buat cerita anakku Sazali tu. Bapa yang masalah. Memang betul. Nah, memang betul. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk dapat satu benda yang lebih positif lagi, benda yang lebih baik. Kita tuan-tuan di bumi Kedah ni, saya teringat daripada sekalian, kita kemarin kita kehilangan seorang tokoh yang cukup hebat, Syekh Tun Guru almarhum Syekh Yahya, yang ketika mana baru sahaja lepas diziarahi oleh 3 orang tokoh ulama Yaman mai ziarah tu. Tuan-tuan, saya nak sebutkan bila mana jiwa Quran, hasil daripada berfungsinya baik Al-Quran dalam diri dia, kemuncak daripada pertemuan sebut, almarhum sebut apa? Tuan Syekh Yahya sebut apa dah? InsyaAllah bertemu di syurga. Tuan-tuan, kita tuan-tuan, nanti hang segi kita, aku komen hang dekat Facebook, hak tu haklah. Kita tak ada langsung dia punya kemuncak pertemuan kita untuk ingatkan pada akhirat, melainkan orang ataupun jiwa ataupun manusia yang berjaya menerapkan jiwa Quran dan diri dia, kemuncak ucapan dia akan sebut kepada bertemu di syurga. Jadi kepada Fadilatul Tuan Syekh Haji Yusof, bagaimana sebenarnya bila mana itu nilai positif yang kemuncak yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang hamba Allah yang terpilih, seperti mana Tuan Syekh Yahya almarhum. Tapi sebaliknya, bagaimana pula negatifnya, kesan-kesan negatif cukup banyak. Tuan-tuan, kita kena sebut juga budaya negatif. Kita kena sebut juga kesan negatif bila mana kita tinggal Quran, tolak Quran. Tak mau pakai Quran, tak mau pakai cara hidup Quran. Malam ni kita akan dengar kupasan tersebut bersama dengan Fadilatul Tuan Syekh Yusof untuk mengupasnya. Kepada Fadilatul Tuan Syekh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Azam Hakimi, Datuk Taib Azamuddin, moderator forum kita pada malam ni, rakan-rakan gandingan panel forum, Tuan Syekh Dr. Muhammad Azizan bin Mat Desa, Tuan Syekh Muhammad Rashdan Abdul Rahman, tak lupa kepada pengurusi Ma'had Tahfiz Al-Bahiyah Binjui Dalam, Datuk Haji Wahab Din, dan seluruh barisan kepimpinan ahli keluarga Ma'had Tahfiz Al-Bahiyah Binjui Dalam, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, para asatizah, tetamu-tetamu jemputan, tuan-tuan guru, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat serta anak-anak Ma'had Tahfiz Al-Bahiyah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pukul 11, tuan-tuan, baru pusingan yang pertama. Kalau nak karang, nak sebut, nak hurai lengkap panjangnya, panjang sungguh Ustaz soalan tu. Cukuplah kita tengok 2-3 perkara yang berkaitan apabila kita membelakangkan Quran. Orang yang ambil Quran, jadikan panduan, jadikan pedoman, Quran akan pimpin tangan dia. Makna pimpin hidup dia. Di mana tuan-tuan? Di syurga. Nabi kata, man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Barang siapa jadikan Quran di depan dia, jadi Quran imam dia, pimpin hidup dia, Quran akan memimpinnya ke syurga. Dunia kita akan dapat kebahagiaan. Dunia kita akan dapat ketenangan bila kita jadi seorang
ayah kita tenang dan bahagia dengan keluarga, dikelilingi anak-anak kita yang soleh dan solehah. Bila kita jadi suami, kita dapat seorang isteri yang solehah, yang taat perintah Allah dan Rasul, yang pasti bahagia membahagiakan kita. Bila kita duduk dalam masyarakat yang ikut pedoman dan panduan dan pimpinan Quran, masyarakat itu adalah masyarakat yang mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang akan menyebarkan salam sesama ahli masyarakat, menjadi jiran yang soleh kepada jirannya, dan seterusnya. Wa man ja'alahu khalfahu, siapa jadikan Quran itu di belakangnya, dia tak peduli apa Quran kata, dia tak ikut apa Quran suruh, dia tinggal Quran daripada kehidupannya, Quran menjadi musuhnya. Quran akan pasti mendakwanya. Saqahu ilan nar, tu makna Quran akan halau dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan menjadi keras. Dia tolak Quran, Quran akan berpaling daripadanya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah masanya, kata Allah, belum sampaikah lagi waktunya bagi orang-orang yang beriman ini untuk mereka khusyuk ingat kepada Allah, patuh kepada wahyu yakni Quran yang diturunkan kepada mereka. Janganlah mereka itu jadi seperti orang-orang yang sebelum mereka, yang mereka itu telah menerima Alkitab, kemudian berlalu masa yang panjang sehinggalah hati mereka jadi gerah. Mereka tu dah dapat kitab, mendapat petunjuk dari Allah, tapi mereka tidak patuh. Itu orang dulu. Kita juga dapat Alkitab, yakni Al-Quran. Orang dulu dapat At-Taurah, Az-Zabur, Al-Injil, kumpulan ahli kitab ini. Mereka juga telah membelakangkan ajaran Alkitab. Allah cerita balasan kepada mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Panjanglah masa berlalu. Mereka duduk qil waqal. Mereka duduk berdolak dalik dan berbolak balik untuk beramal dengan tuntutan yang ada di dalam Alkitab. Maka hati mereka itu pun faqasat qulubuhum. Sudahnya hati jadi gerah. Jadi siapa yang tinggal kitab, tinggal Quran, tak peduli Al-Quran, tak mengambil iktibar pengajaran daripada Al-Quran, enggan patuh pada hukum hakam Al-Quran, orang ini akan memiliki hati yang keras. Ujung hati keras apa maklum? Allah kata wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka ni semua fasik belaka. Hati ni mula-mula dia keras, tapi ujung dia mati. Lah jadi zombie kampung pisang, Ustaz. Dia berjalan, tuan-tuan, darah duk meleleh kau ni, dia kena akah siapa ni? No, akhirnya berapa ramai jadi haruan makan anak. No, berapa ramai yang jadi suami zalim isteri, jadi isteri khianat suami. Jadi pemimpin khianati rakyat. Kerana apa? Kerana tak peduli kepada ajaran Al-Quran. Allah kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa-siapa berpaling daripada Al-Quran, siapa-siapa yang tak peduli, tak mau ambil pengajaran Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Baginya kehidupan yang sempit. Atas dunia ni tak usah cari bahagialah, takkan jumpa maklum. Kaya dengan kekayaan, mewah dengan kemewahan, masyhur dengan pangkat dan jawatan. Tetapi semua itu tidak pernah menjamin kebahagiaan. Dia tidak akan mengecapi kebahagiaan.
Makin kaya dia, makin tamak dan haloba. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maklum, kita boleh beli makanan yang sedap, maklum. Tapi kita tak boleh beli sedapnya makan. Betul tak? Pak Long, kita boleh beli tilam yang tebal. Tetapi kita tidak boleh beli tidur yang lena. Betul tak betul? Maknanya kebahagiaan itu adalah milik Allah. Betapa malangnya hidup kita dalam kehidupan yang sementara ini. Tiba-tiba Tuhan bagi dekat kita kehidupan itu sempit. Orang dulu-dulu maklum, mereka itu tidak sesenang hari ini. Tak semewah hari ini. Hari ini ayam dalam kaca, api dalam besi. Orang dulu susah. Tapi mereka itu kaya dalam kesusahan. Orang hari ini kaya. Tetapi mereka itu hidup di belit kemiskinan. No, orang dulu miskin. Tapi kaya dengan agamanya. Kaya dengan Qurannya. Kaya dengan akhlaknya. Kaya dengan bahasanya. Kaya dengan budinya. Kaya dengan pengorbanannya. Mereka kaya dengan kasih sayang. Orang hari ini kaya. Tapi miskin ilmunya, miskin amalnya, miskin imannya, miskin takwanya, miskin kasih sayangnya. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita enggan berubah kembali menjadi orang kaya iman dan takwa, yang semua itu sumbernya adalah Al-Quran, maka kitalah orang-orang yang akan menempa celaka dalam hidup di dunia, na'udzubillah, nanti sampai ke akhirat sana. Cuba tuan-tuan bayang tuan-tuan jadi ayah ibu kepada anak-anak ma'atafiz kita. Mereka yang duduk di atas tadi, kita dengar di qasidah. No? Anak-anak ini menghafal Al-Quran dan belajar agama di sini. Saya selalu sebut pada anak-anak ni, jangan sikit pun kamu rasa sedih kerana berada di sini. Sebaliknya rasa syukur, bangga kerana kamu menjadi orang yang menghafal Al-Quran. Hamalatul Quran fi zilli arsyir rahman. Orang yang menanggung Quran, menghafal Quran adalah orang yang akan ditempatkan di bawah bayang Ar-Rahman. Mulianya dia. Kamu akan pakai di kepala ibu ayah kamu taj, mahligai mahkota. Mahkota yang akan kamu pakai bersama kemahligai bersama ayah dan ibu kamu di syurga. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, yang pipih pun tak pernah datang melayang, yang bulat pun tak pernah datang bergolek. Kalau kita tidak pecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Justru kita kena cuci hati kita, kembali mengakui kebenaran, kekuatan yang ada dalam Al-Quran sepenuh-penuhnya, bahawa kita akan melaksanakan tanggungjawab memikul Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Setelah kita membaca dengan betul, kita hendaklah memahami apa yang kita baca dan beramal apa yang kita fahami itu. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka yang telah kami datangkan kepada mereka itu Al-Quran, dalam setengah pendapat ahli tafsir, mereka membacanya Al-Quran dengan hak bacaan yang sebenar. Kita membaca dengan betul, kita memahami yang dibaca dan kita beramal apa yang kita fahami. Kalau kita junjung Quran, Quran pasti akan pimpin kita mendapat redha Allah yang di hujungnya syurga. Kalau kita belakangkan Quran, kita pasti menempuh kehinaan dunia dan kecelakaan akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna min ahli syafa'atil Quran. Amin ya rabbal alamin. Tuan 10 Syekh, minit. Tuan Syekh Yusuf dia mengejut. Dia berat mengejut. Psycho tuan-tuan. Jadi kita pun tercelapak tiba-tiba. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Poinnya ialah siapa-siapa yang cuba-cuba, yang pasang ataupun yang cuba-cuba berani untuk mengabaikan ataupun mengenepikan Al-Quran, boleh bala ataupun bencana sama. Manfaat tak ada manfaat nasun, rugi. Kalau dia bisnesnya lingkup,
Kalau dia seorang ketua keluarga yang porak-poranda sebab kesan daripada dia tinggalkan Al-Quran. Jadi tuan-tuan mati Allah kita tuan-tuan, saya harap tuan-tuan boleh istiqamah menanti tuan-tuan, sebab di pusingan yang kedua ni insya-Allah, pusingan kedua kita akan bagi peluang kepada dua orang ahli panel kita. Kemudian rumusan Fadil Tuan Syekh Yusof akan bagi rumusan kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini. Baik, untuk kali ini Fadil Tuan Syekh Rashidan. Tadi Tuan Syekh Yusof sebut dari segi akibat kesan cukup takut dan cukup ngeri tuan-tuan. Dan berani kita sebut, ya Allah jangan matikan aku pada malam ni selagi mana aku tak berjaya membimbing keluarga aku untuk menjadi keluarga Al-Quran. Berani kita berdoa, memang itu tujuan kita. Ya Allah jangan matikan aku pada malam ini ataupun sebelum daripada Al-Quran berjaya memberi syafaat kepada kami semua pada malam ini. Jadi untuk Tuan Syekh Rashidan, sebenarnya kadang-kadang kita ni tak yakin sebenarnya. Kita tak yakin. Kita tanam rambutan. Pasal apa pulun tanam, buah lambat lagi nak berbuah. Pasal apa pulun tanam? Sebab yakin hasil kita akan dapat. Tapi apa pasal malah baca Quran? Pasal apa? Sebab kita tak yakin, barang tak nampak. Jadi isunya ialah tak yakin menyebabkan nilai positif tu tak ada langsung dalam diri kita. Kalau benar yakin tuan-tuan, keyakinan tu mendebar dalam diri kita, dan memang kita dengar yakin sungguh dilapangkan kubur esok nanti dapat syafaat Quran. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab seperti mana tak supaya macam tak tanam muktan. Tanam muktan boleh makan, boleh kenyang. Rupa-rupanya kita ada masalah keyakinan yang mendebar tadi menyebabkan kita tak belek Quran dan kita tak mau ikut Quran. Jadi bagaimana Tuan Syekh Rashidan untuk kita wujudkan keyakinan dalam diri kita sebenarnya supaya satu keluarga tadi ini yakin dengan Quran dan terjadilah satu aura positif dalam sebuah keluarga Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Azam. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Sikit saja, harap kedua 5 minit lah. 5 minit kali ni saya tepati. Itu dia. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Saya teringat Dr. sebut tadi ni. 6236. Nombor apa tuan-tuan? Nombor apa? Nombor apa tuan-tuan? Tu dia dengar saja. Itu pun tak apa dah. Ingat 6236 tu pun tak apa dah. Lagi balik rumah bini tanya abang pergi duduk sana tadi dengar apa dia? Isi apa? 6236. Oh, kemas. Hang tengok esok nak pergi beli. Dia pergi tikam nombor esok jam tuan. Tu tauk parit orang kita. Nah, tambah kalau kita orang balik kata, tauk pula kopi teguh. Tok pula kopi teguh. Kalau kita dengar ceramah malam ni 6236 esok pergi tikam. Tapi kita alhamdulillah Sabil Fadilah Tuan Syekh Yusof selaku pegawai agama MB. Bulan ni tuan-tuan kita punya lesen menega. Tuan-tuan di Baling ni ada 2 aja kedai nombor ekor. Ada 2 aja. Bulan ni adalah bulan yang terakhir untuk depa buka kerana satu keputusan daripada Yang Amat Berhormat MB buat untuk tidak sambung lagi lesen judi di negeri Kedah kita. Alhamdulillah, ini nikmat. Di Baling tuan-tuan jangan risau, bulan ni lah. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk buat dah 6236, jangan duk pergi cari dah. Ahbabuna fillah. Saya tak mau sebut banyak, 5 minit. 5 minit ni tuan-tuan, cerita 1-2 ayat dia nak sebut. Yang pertama, Allah Ta'ala firman dalam Quran, ma farratna fil kitab min syai'. Kami tak tinggal satu pun, melainkan semua dalam Quran belakang. Satu. Maksudnya kalau kita berduka, doa untuk gembira ataupun cara nak bahagia duduk tang mana? Duduk dalam Quran. Kita sebagai keluarga duduk tang mana? Dalam Quran. Kita sebagai kepimpinan duduk tang mana? Rujukan dalam Quran. Kita sebagai masyarakat lagu mana komuniti dalam Quran. Segala benda hak kita duduk atas ni duduk tang mana nak cari rujukan? Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tak tinggal satu pun melainkan semua dalam Quran. Pertama. Yang kedua, ayat yang Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Nabi Sayyiduna wa Habibuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya pada Nabi Muhammad itu ada satu benda contoh yang semua benda kita boleh ambil duduk kat Nabi belakang. Yang paling akhlak paling baik ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau nak jadi seorang pak yang baik kena tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin ataupun kita kata rujuk jurus kepada anak. Sebagaimana Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah tengah duduk dengan sahabat buat majlis. Sayyidatuna Fatimah mai. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah? Nabi bangkit
Pi jumpa Sayyidina Fatimah, pegang tangan Sayyidina Fatimah, dudukkan tempat kepada Sayyidina Fatimah, dengar segala masalah Fatimah, bangkit, pi letak balik, pi hantar balik di muka pintu, pi tengok sampai Sayyidina Fatimah balik, kemudian barulah Nabi duduk di tempat dia balik untuk duduk dengan para sahabat. Lihat. Bahkan dalam riwayat tersebut mengatakan, hadis tersebut mengatakan, Sayyidina Rasulullah pegang tangan Sayyidatuna Fatimah, cium tangan Sayyidah Fatimah. Maksud kata, Nabi ayah cium tangan anak. Kita hari ni pantang raya. Pantang raya. Ni Pak ni duk tunggu ni tangan duk lagu tu dah. Siap sandak lagi. Pasal apa? Anak mau kena cium tangan. Allah. Tapi bagaimana Nabi SAW buat kepada Sayyidah Fatimah? Nabi SAW buat kepada cucu-cucu baginda Nabi SAW. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ketika mana jumpa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cium. Cium-cium tu saya ada seorang sahabat dia. Ya Rasulullah, hang cium cucu hang. Aku ada 10 orang anak. Tak pernahkah aku cium anak-anak aku? Kata Nabi SAW, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat rahmat, dia tidak akan dirahmati. Lihat bagaimana Nabi dengan cucu Nabi SAW. Tengah duduk semayang sujud, Nabi Hasan dan Husain duduk atas belakang Nabi. Nabi duduk, sahabat kata kami tak pernah tengok Nabi sujud panjang sampai teman. Kami risau. Lah kali Nabi bangkit. Tengok Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain duduk main tang ni. Kita ni bukan setakat anak-anak kita, cucu kita duduk main atas belakang, duduk kelilin masa semayang, duduk tarik kain pun masa tu hang tengok, dia retak bebiak lah. Ni duduk tarik telekung, sampai duduk lagu tu. Mak ni sampai duduk lagu tu. Hang tunggu anak main duduk depan, dia retak bebiak. Petara tu. Baru tarik tudung sikit. Ni Nabi duduk belakang, tak marah. Kita lagu mana jauhnya. Nabi dengan isteri. Nabi ajak seorang suami tengok dengan isteri pandangan rahmat. Allah Ta'ala tengok dengan pandangan pengampunan. Bayangkan. Ini semua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir saya nak sebut, minta maaf. Lianglah. Kita kadang-kadang mak pak ni, dia risau berkenaan dengan rezeki anak-anak. Tuan-tuan, bukan saya nak kata tuan-tuan, saya pergi mengaji Mesir. Mak saya pernah dikata oleh satu orang ketika mana di situ. Ketika mana kami nak keluar pergi ni. Mak saya ditanya oleh seorang makhluk Tuhan ni. Ni Rahmah hang nak pergi hantar anak hang pergi mengaji Mesir noh. Anak hang esok hang nak balik kerja apa? Anak hang esok nak buat makan apa? Lah ni dengan masalah macam-macam ni hang nak harap anak hang esok nak balik jadi apa? Tok imam lah semua penuh dah. Allah. Tuan-tuan, yakin dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan keluarga Imran tadi yang berlaku kepada Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min 'indillah, inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Mai daripada anak mak ayah yang bagui, tarbiyah anak bagi jadi bagui. Last sekali Sayyiduna Zakaria ketika itu Sayyidina Zakaria kata apa? Setiap kali aku masuk menemui Maryam di dalam tempat dia beribadah, maka ia dapati ada rezeki buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria tanya kepada Sayyidatuna Maryam, "Wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buah ni?" Kata Sayyidatuna Maryam, "Ialah dari Allah, sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira." Tuan-tuan, jangan fikir anak kita hantar mahat tahfiz esok besar mereka nak kerja kampung saja. Jangan. Jangan kita fikir anak-anak kita mengaji agama hari ni untuk mereka nak jadi balik esok nak tukang jadi tok siak. Jangan. Saya nak habaq tuan-tuan. Hari ni bukan zaman untuk kita fikir anak-anak kita nak kerja apa. Hari ni satu zaman kita nak kena fikir anak-anak kita adakah mereka lepas ataupun tidak dengan yang dikatakan hasutan ataupun fitnah dajjal yang akan mereka hadapan. Jangan fikir dah hari ni nak kerja apa tuan-tuan. Jangan fikir dah. Jangan fikir dah. Bukan zaman lagi kita nak kena fikir mereka nak kerja apa. Tapi kita kena fikir adakah mereka dilepas ataupun tidak dengan fitnah Al-Masihud Dajjal. La'natullah alaih. Tuan-tuan, mati Allah sekalian, saya minta ampun dan maaf. Kita kena ada tanggungjawab belaka. Semua kita nak. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mendorong, memberikan kepada kita jalan. Untuk menjadikan kita kesemuanya insya-Allah keluarga berdasarkan kepada Quran. Dan menjadi keluarga Al-Quran yang sumur insya-Allah. Wassallallahu sallam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah. Satu kupasan yang saya kira cukup padat dan hampir saya rasa tuan-tuan kira tak ada nak kelip mata. Perhati berapa perempuan Ustaz Tuan Syekh nak sebut tadi ni. Semua pernah tuan-tuan. Tinggal nak buat lah. Tinggal pada, tinggal nak laksana ya di rumah. Tapi kan pada Tuan Syekh Dr. Muhammad Azizan, dia nak buat tu dia ada halangan pula dah. Nak buat dah, nak buat. Dia tu banyak.
Halangan tu banyak. Baca Quran depan TV, TV tak katuk. Ya. Depan baca Quran, handset sebelah tu Facebook, sambil-sambil tunggu kawan tu balas WhatsApp. Maksudnya halangan tu ada. Jadi mungkin dengan kesempatan masa yang ada ni, mungkin Tuan Syekh boleh sebut bagaimana cara sebenarnya yang sepatutnya yang dikira berkesan, insya-Allah, untuk kita halangan-halangan yang perlu kita atasi, dan bagaimana cara pengatasian halangan tersebut. Mungkin itu yang saya kira untuk kita ambil cara tersebut, kaedah tersebut untuk kita amalkan, insya-Allah. Kepada Fadilatul Tuan Syekh dipersilakan. Terima kasih pada bahagia Tuan Pengusi. Tuan Pengusi pun panel juga ni, jawab ni. Jadi malam ni bukan 3 orang panel, 4 orang. Alhamdulillah. Boleh bercakap semua tuan-tuan. Jadi kalau masa yang tak begitu panjang untuk kita, yang penting keberkatan kita tuan-tuan berada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Kita bersama dengan para malaikat Allah yang mendoakan kita rahmat, kasih sayang Allah, yang mendoakan kita keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan soalan yang ditanyakan oleh moderator tadi, berkaitan dengan kenapa kita jadi tidak dapat untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, apapun tuan-tuan, dia terletak dalam diri kita. Dalam satu hadis Nabi, bila Nabi sebut, panjang juga dia punya maksud, dia kalau kita sebut, bermula dengan jumudul ain. Jumudul ain biqaswatil qulub. Wa qaswatul qulub bikasratiz zunub. Wa kasratuz zunub bidisyanil maut. Wa nisyanil maut bihubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ada 5 perkara. Yang pertama, kita tengok mata kita ni tuan-tuan, mudah atau tidak untuk mengalirkan air mata bila kita ingatkan akan dosa kita. Banyak tuan-tuan dosa daripada mula balik dulu sampai hari ni tuan-tuan, kita yang tahu. Laki kita tahu sikit, bini kita tahu sikit, tapi hak kita tahu lebih banyak. Nampak berjalan cantik, tapi di rumah tak tentu. Dalam kita, kalau kita boleh mengalirkan air mata, mengenangkan dosa kita, walaupun setitik fafadas aina, setitik air mata tuan-tuan boleh memadamkan api neraka Allah. Tapi kalau air mata tak boleh keluar kerana ingatkan dosa, ini masalah tuan-tuan. Nabi kata, kenapa jadi lagu tu? Air matanya susah keluar, qaswatil qalb. Kerana hati dah jadi kesal. Hati dah jadi keras. Hati manusia bila dah jadi keras, dia tak boleh mengalirkan air mata dengan mudah. Kerana ingat akan dosa. Qaswatul qalbi bikasratiz zunub. Orang yang hatinya keras sebab dia banyak buat dosa. Banyak buat dosa tuan-tuan. Sebab tu bila saya sebut, Imam Ghazali menyatakan pada kita, rohani kita rosak tu tuan-tuan sebab dosa banyak. Bila dosa kita banyak, rohani kita dia kurus, tak cukup makan. Rohani kita tak berkemampuan untuk melaksanakan ibadat pada Allah. Yang wajib pun kadang tak mampu sempurnakan 5 waktu. Kalau mampu pun hujung-hujung waktu. Amalan sunat jarang-jarang sekali buat. Nak bangkit malam tahajud dan sebagainya. Sebab hati kita rosak, kasratiz zunub. Wa kasratuz zunub binisyanil maut. Orang yang buat dosa banyak ni sebab dia lupa kata nak kena mati. Lah ni mati tuan-tuan, dengar kawan nu mati, dengar kawan nu mati, kawan ni mati. Dan saya dengan Tuan Syekh Yusof dah 5 siri dah kan? 5 siri ke atas dah. Tuan Syekh Rashidan muda lagi 17.5. Kan? Muda lagi tuan-tuan, suara pun kuat. Jadi kita hak tua-tua ni boleh cakap perkara ni lah. Tapi dulu pun macam dia juga. Kami pun. Dulu pun macam dia juga. Kan? Kasar juga, cengeng juga lah. Tapi lah dah kuih tua ni, kuih slow lah. Janggut pun putih habis dah. Nak kasar apa lagi? Cara tua-tua lah tuan-tuan. Jadi, kasratuz zunub. Orang yang banyak dosa. Sebab apa? Binisyanil maut. Dia buat dosa banyak sebab dia lupa kata nak kena mati. Mati bukan kerana tua. Muda pun mati. Dengar kawan ni mati, dengar kawan ni mati. Dan kenapa dia lupa nak katakan bahawa dia nak kena mati? Sebab dia hubbud dunia. Dia terlalu cinta akan dunia. Rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup. Dan cinta akan dunia itu merupakan kepala kepada setiap kesalahan dan kesilapan. Kita nak kaya, tak apa. Tapi kaya kita, dengan kaya itu kita makin dekat dengan Allah. Buat amalan kebajikan, infak dan sebagainya. Dekat dengan Allah. Nah, yang ni yang dituntut pada kita.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebagai kesimpulannya tuan-tuan, untuk memampukan kita melakukan benda yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, dan memampukan kita untuk menghidupkan Al-Quran dalam diri kita, dalam keluarga kita, yang penting sekali penting tuan-tuan, ialah menghidupkan rohani kita dulu. Dengan cara macam mana tuan-tuan? Kurangkan melakukan dosa. Dan kalau boleh, siparkan dosa. Dan banyakkan beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum. Banyak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Moga ada manfaatnya apa yang saya sebutkan tadi, termasuk kawan-kawan tadi. Yang baik itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang baik itu kelemahan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Tuan Syekh Dr. Muhammad Azizan atas ulasan tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan, nanti Allah kita dengar macam-macam dah malam ni. Ilmunya dapat, formula pun dapat, kaedah cara pun dapat. Seperti mana saya sebut tadi, tunggu cara nak buat balik lagi, amal terus. Jadi untuk yang terakhir pada malam ini, sebagai rumusan kepada keseluruhan perbincangan kita pada malam ni. Sebab saya yakin percaya ibu-ibu dan ayah-ayah, maklum-maklum sekalian, balik ni kira nak buat aku tak kira majlis apa aku nak buat. Nak buat esok jumpa mati masuk syurga. Mati kira balik ni kira syurga. Jadi untuk bawa roh semangat demikian, kita perlukan kepada suatu rumusan yang terbaik pada malam ni. Jadi dipersilakan kepada Tuan Syekh Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Busi, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sikit sebagai rumusan. Tuan-tuan, kalau kita nak dapat kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia akhirat, tak ada jalan, kita kena balik semula kepada Quran. Kita kena junjung Quran, kita kena cinta Quran. Ya. Kita kena kembalikan Al-Quran dalam dada kita, dada anak-anak kita. Anak-anak orang Islam mesti kembali diletakkan di dalam kehidupan mereka itu Al-Quran. Macam mana mak ayah kita dulu, walau hidup mereka susah, tetapi pendidikan Al-Quran dia tak tinggal. Macam mana dulu tiap-tiap hari ada agenda Al-Quran. Setelah itu saya terima kasih banyak bagi pihak kerajaan negeri lah kepada Yang Bahagia Datuk Haji Wahabdin. Ya, sebab saya ingat Binju Dalam ni, saya pun banyak kali lah kerap juga duk mai daripada Mak Tafiz ni, Masya Allah, Tabarakallah. No, sana dah berubah. Dah berubah. Dia mengubah kampung ini, tuan-tuan. Jadi, budaya Al-Quran itu dalam kehidupan diperjuangkan. Ya. Jadi, kita nak kena kembalikan semula kekuatan anak-anak bangsa kita dengan mereka itu menjadikan Al-Quran sebagai punca dan sumber kekuatan. Jadikan anak-anak kita ini Al-Quran hidup. Ya, mereka berjalan dalam Pekan Balin, mereka jalan di Bandang Aluk Stang, mereka pergi Pekan Sungai Petani, mereka itu adalah Al-Quran yang hidup. Yang akan buat apa yang Allah perintah, yang akan tinggal apa yang Allah tegah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, anak-anak kita ni tuan-tuan, mereka itu adalah harta hidup kita yang paling mahal. Bila dia besar panjang macam Tuan Syekh Rusdan ni tuan-tuan. Dulu waktu saya duduk mengajar sekolah, dia pengawal sekolah tuan-tuan. Syega baik daripada kecil. Dan tak sangka saya akan duduk sepentas tuan-tuan. Macam Dr. Syekh Azizan ni paling tinggi lah mengaji di Jabatan Agama Islam, dia PhD. Tapi dia muda pada saya tua pada dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, siapa nak ganti kami atas ni? Sekali dengan Ustaz pengusi kita, siapa nak ganti? Ni anak-anak di depan ni lah. Jangan bimbang anak kita mengaji agama, jangan bimbang. Nah, kalau tuan-tuan bagi agama kat anak tuan-tuan, makna tuan-tuan bagi akhirat dekat mereka. Tuan-tuan bagi akhirat dekat anak-anak kita, dunia akan datang sembah di kaki dia. Kerana rezeki bukan hak manusia, rezeki hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat anak saya seorang tengah duduk mengaji Maktab Mahmud. Kami ni mengaji Maktab Mahmud ni. Datuk Wahab pun senior kami di Maktab Mahmud.
Dia kata, Baba, adik nak pergi hafal Quran. Adik nak hafal Quran? Adik nak pergi Mahat Hafiz. Bagus. Dekat nak ambil PMR waktu tu, saya kata, tak apalah, ambil PMR dulu. Bolehlah berapa A tu kat dia. Dia pergi Mahat Hafiz. Bila dia pergi dengan hati dan doa restu kita, dia hanya menamatkan sebuah Al-Quran itu dalam tempoh 2 tahun. Alhamdulillah. Lepas tu saya kata kat dia, adik pergi masuk fast track ambil SPM. Jadi dia pun pergi ambil SPM. Lepas tu dia pun ambil STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Lepas tu dia masuk persediaan untuk pergi ke Mesir. Tapi oleh kerana keadaan tak berapa mengizinkan, hari ni dia mengambil kuliah Al-Quran di UNISYAM. Jadi anak-anak yang ada jangan rasa bahawa kita takat Mahat Hafiz ni sudah. Pergilah lagi. Dalamilah ilmu Al-Quran. Bawa baliklah Al-Quran itu dalam hidup keluarga kamu dan masyarakat di kampung kamu. Bukalah Mahat Hafiz Al-Bahiyah di kampung kamu pula waktu itu. Supaya pahala daripada orang yang mengasaskan Mahat Hafiz dan guru-guru kita akan berterusan dan berpanjangan. Tuan-tuan, syukur Alhamdulillah kerana kita dapat bersama malam ni. Bagi pihak kerajaan negeri, kita dah lancarkan hari Jumaat adalah hari ilmu dan kita nak menjadikan Kedah adalah hub ilmu dan sokongan Datuk Wahab buat majlis umpama ini. Bahkan sebenarnya tuan-tuan, Datuk Wahab ada kuliah yang kita buat pada setiap Sabtu di rumah dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh mai selepas ni bila kuliah boleh kembali semula. Kami mai daripada Lok Stang, tuan-tuan, untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada sebagai bekal kita bersama untuk kita berhijrah ke sana. Pada suatu hari nanti, saksi menyaksi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak jumpa saya, tolonglah cari saya di sana bahawa kita pernah berada di sini kerana mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling doa mendoakan, mudah-mudahan anak cucu kita, anak cucu yang bertuah dan bahagia. Tidak ada siapa pun daripada kita melainkan kita akan bawa bersama-sama untuk bergandingan masuk ke dalam redha, rahmat dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pihak semua rakan-rakan gandingan, saya buat kesimpulan, tuan-tuan, jom balik pada Quran, junjung Quran, pegang Quran, pertahankan Al-Quran, perjuangkan Al-Quran, bahawa kita akan mati dan hidup bersama Al-Quran, As-Sunnah, bersama Nabi SAW untuk menjadi legasinya. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran itu peneman hidup kami dan pembimbing kami dari dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Begitulah Tuan Syekh Yusof, tuan-tuan. Saya ingat saya masa duduk di Mesir, sempat Tuan Syekh Yusof jadi pegawai agama anak Kedah ketika itu. Kami panggil Abah sebab bahasa dan gaya ucapan ialah berbentuk nasihat dan rayuan kepada kita satu persatu. Dan itulah memberi bekas yang cukup berkesan kepada kami semua untuk bertebaran menyebarkan ajaran Al-Quran seperti mana yang dirumuskan oleh Tuan Syekh Yusof tadi ni. Tuan-tuan mati Allah, kita dah sampai ke penghujung. Bagi mewakili pihak Rustia, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada kesemua tiga-tiga ahli panel yang sudi menyampaikan ilmu kepada kita semua. Dan untuk diri saya memohon ribuan kemaafan seandainya ada terkasar bahasa sepanjang saya mengendalikan siri wacana forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Terima kasih banyak kepada pihak Rustia, Datuk Wahaddin yang menganjurkan, dan kita doakan momentum pada malam ini, majlis ilmu pada malam ini sebenarnya memberi kesan dan memberi kesan cukup hebat kepada seluruh warga Baling sebenarnya, insya-Allah, dan dimulakan oleh Mahat Hafiz Al-Bahiyah pada malam ini. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada saudari pengacara majlis kita pada malam ini.